Untuk membincangkan penularan kes COVID-19 di negara, bersama kita menerusi Skype ketika ini ialah pakar epidemiologi Profesor Datuk Dr. Awang Bugiba Awang Mahmud. Terima kasih Prof bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi. Prof, kami ingin fokuskan perbincangan hari ini ke atas Sabah kerana kes COVID-19 paling tinggi di negeri itu dan semalam mencatatkan 5 kematian. Ada perkara yang perlu dibimbangkan di sini. Jadi Prof, apa langkah proaktif dan segera yang perlu dilakukan di Sabah ketika ini dengan mengambil kira kebanyakan kes adalah kes dalam kalangan masyarakat dan bukannya seperti di Kedah di mana kes lebih terkawal dalam penjara? Ya, terima kasih Cynthia. Itulah yang keadaan di Sabah ni amat merisaukan saya. Sebab sebulan yang lalu, Sabah tidak sampai 1,000 pun kes. Sekarang kes aktif di Sabah adalah lebih daripada 2,000 dan kes kumulatif adalah lebih daripada 3,500. Jadi menjadikan ia negeri yang paling terkesan dengan COVID-19. Yang juga merisaukan adalah angka kes baru di Sabah ni, dalam 3 angka ni dah banyak hari dah. Sudah 2 minggu. Jadi kita sebenarnya mempunyai suatu berada di suatu masa yang amat getir sekarang. Saya lihat Kementerian Kesihatan telah menghantar ramai kaki tangan dan juga menubuhkan hospital sekunder seperti di stadium dan di Dewan dan sebagainya. Itu adalah langkah yang baik. Cuma saya rasa buat ketika ini pematuhan orang ramai terhadap perintah kawalan pergerakan yang telah dikenakan di beberapa kawasan di Sabah ini perlu diperketatkan, perlu pematuhan 100%. Kita tidak boleh pematuhan 90% ke 80%, tidak boleh. Kalau tidak, ini akan memakan masa untuk mengatasi atau membendung babak ini. Dan saya jangka ia akan memakan masa beberapa minggu, mungkin 6 minggu, 8 minggu. Dan kalau tidak, juga dalam 2-3 minggu ni kita nampak keberkesanan langkah-langkah ni, maka kita akan lihat maka ia makan masa mungkin berbulan untuk menurunkan kes ni. Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan? Kita sebenarnya perlu melihat juga penularan di kalangan warga asing di Sabah, sebab ini adalah suatu yang merisaukan saya dari dahulu lagi. Apabila terdapat suatu kumpulan yang mana sukar kita capai, sukar kita memberi pendidikan kesihatan dan sebagainya, maka ia akan menjadi suatu reservoir ataupun tempat di mana penularan ini boleh timbul semula selepas yang lain tu dikawal. Prof, bagaimana kita nak memahami strategi Kementerian Kesihatan? Ya, mereka telah menubuhkan hospital sekunder seperti yang dinyatakan Prof. Tetapi dalam aspek contact tracing, bagaimana ia masih boleh diuruskan dengan lebih baik ketika ini? Active case detection ataupun contact tracing dilakukan ni memang sesuatu yang memerlukan tenaga manusia yang ramai dan saya rasa penghantaran kaki tangan daripada Semenanjung ni ke Sabah untuk membantu adalah satu langkah yang baik. Saya dah lama sarankan bahawa sistem syndromic surveillance tu perlu dibangunkan. Sekarang dah agak terlambat untuk membangunkan satu sistem yang baru. Sebenarnya ini sepatutnya dah ditubuhkan lama dahulu. Sebab syndromic surveillance memberi suatu petanda awal. Jadi kita boleh mengambil langkah-langkah proaktif. Sekarang ini kita masih lagi reaktif. Jadi apabila terjadi kes, kita buat contact tracing secara agresif dan sebagainya. Kita tak boleh buat cara lain dah. Dan Sabah sekarang kalau kita lihat kawasan-kawasan yang zon merah ni sudah 10 kalau tak silap saya. Dan 10 ni bukan setakat 41 kes, 50 kes dan sebagainya. Semua ni beratus kes, 100, 200, 300 kes. Jadi ini bermaksud bahawa wabak ni memang menular dengan begitu cepat sekali. Dan apa lagi yang boleh kita lakukan? Buat masa ni, tidak ada apa lagi yang boleh kita lakukan. Kecuali kita buat ni secara agresif dan kita go all out. So tidak ada cara lain. Jadi kemampuan makmal misalnya di Sabah untuk menguji semua ni, saya rasa sudah sampai kepada had maksimum. Sebab tu ada ujian yang
yang sedang dihantar ke Semenanjung untuk membantu melakukan ujian ini. Sebab kapasiti untuk melakukan ujian di Sabah hanya 2,000 lebih ujian PCR dalam satu hari. Dan RT-K antigen walaupun banyak antigen kit yang telah dihantar, masih lagi tidak mencukupi. Dan tidak mencukupi untuk cukup cepat. Itu yang menjadi isu. Apakah kecepatan kita? Macam manakah kita boleh? Adakah kita cukup tangkas? Adakah kita cukup cepat untuk menguji isolasi dan sebagainya? Yang ini menjadi kerisauan kepada saya. Dan apabila melihat kepada pusat kuarantin dan pusat isolasi yang ditubuhkan, maka ini adalah sesuatu yang mungkin telah dijangka lah. Sebab kapasiti Sabah pun saya lihat dalam seminggu yang lepas sudah mencapai lebih daripada 50% untuk mengasingkan pesakit-pesakit. Jadi ini akan menjadi lebih meruncing lagi. Sebab bilangan katil dan bilangan tempat isolasi itu yang diperlukan akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Jadi bagaimana pula dengan situasi di Selangor kerana ia juga agak membimbangkan, banyak kes penularan tempatan. Adakah mungkin sudah terlambat untuk melaksanakan contoh apa yang Prof kata tadi, sindrom surveillance? Bagaimana kita nak memahami situasinya di Selangor pula? Di Selangor ni bukan seteruk Sabah. Cuma yang menjadi kerisauan di Selangor ni adalah mobiliti penduduk, pergerakan penduduk adalah lebih besar daripada di Sabah. Disebabkan misalnya kalau di Klang, kita buat PKPB di Klang misalnya. Klang bukanlah satu bandar yang kecil, beratus-ratus penduduk. Dan pelabuhan Klang dan Klang ni menjadi suatu tempat yang penting dari segi ekonomi. Jadi kalau nak kata adakah ia berbeza daripada Sabah? Ya, ada perbezaan daripada Sabah. Disebabkan pergerakan penduduk yang begitu tinggi. Kalau kita lihat penduduk Sabah ni, sebab Sabah adalah sebuah negeri yang besar dan pergerakan penduduk antara daerah ni tidaklah begitu banyak. Tapi bukan begitu di Selangor. Sebab di Selangor ni pergerakan penduduk adalah amat banyak. Ini adalah sesuatu yang membimbangkan. Sebab tu mungkin sebab itulah dilakukan langkah PKPB yang dijalankan sekarang. Cuma yang saya lihat ni, PKPB ni mungkin tak berapa jelas apa tujuannya. Kalau kita lakukan PKPB untuk mengurangkan kes, mungkin 2 minggu tidak mencukupi. Sebab kita tidak akan nampak penurunan dalam masa 2 minggu kecuali PKPB itu memang cukup ketat dan pergerakan tu memang dikawal. Tapi kalau pergerakan tu tidak betul-betul dikawal, maka kemungkinan dalam 2 minggu tidak akan nampak penurunan kes dan memerlukan PKPB yang lebih lama. Jadi itu juga merisaukan dari ekonomi. Kalau PKPB terlalu lama, maka pergerakan penduduk yang terbantu mungkin akan menjejaskan ekonomi. Yang ni kadang-kadang sedikit saya tak berapa jelas tentang apa sebenarnya tujuan dalam hal ini di Selangor. Okey Prof, saya ingin fokus kembali ke Sabah di mana Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jinor umum semalam bahawa beliau positif COVID-19. Apa cabaran yang dijangkakan dalam mengawal penularan ketika dalam keadaan pemimpin dan pihak pentadbiran juga berdepan dengan situasi tidak tentu. Jadi mungkin saranan Prof dari aspek seorang pakar kesihatan. Saya rasa sebab apabila Ketua Menteri pun dikatakan positif, yang ni Cynthia, you bermaksud tentang Kabinet Sabah ke? Ya. Ya. Jadi saya rasa sesiapa yang mempunyai kontak kepada Ketua Menteri Sabah tu, Datuk Haji, jadi perlu dikesan, dan ini adalah satu yang sukar. Saya lihat apabila ada majlis yang telah dihadiri oleh beliau, terlalu ramai yang mempunyai kontak rapat dan ini membimbangkan. Jadi kalau kabinet itu mempunyai kontak dengan beliau, maka mereka juga perlu dikuarantin, memastikan bahawa mereka tidak dijangkiti dan supaya boleh berfungsi. Yang saya agak bimbang juga adalah jentera kerajaan negeri juga. Sebab jentera kerajaan negeri ini sudah pasti civil servant, state civil service ni mempunyai kontak yang rapat dengan mana-mana menteri dan juga Ketua Menteri Sabah. Jadi mereka juga perlu dipastikan tidak
tidak dijangkiti oleh COVID-19. Sebab kalau jentera kerajaan negeri dijangkiti dengan begitu meluas sekali, ia akan melumpuhkan pentadbiran negeri. Dan ini yang menyukarkan lagi proses pengawalan dan untuk melaksanakan PKP di daerah yang tertentu yang terjejas di Sabah. Okey. Baik, terima kasih Prof bersama kami untuk berkongsikan pandangan mengenai peningkatan kes penularan COVID-19 di negara.